Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat memulakan siri pengenalan tadabbur ringkas surah Al-Waqi'ah, yang mana kita telah pun selesai mentadabbur secara ringkas surah Ar-Rahman. Okey, pagi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang latar belakang surah Al-Waqi'ah. Kemudian kita akan bincang tentang kenapa surah itu dinamakan sebagai Al-Waqi'ah dan apakah kelebihan suratul Waqi'ah. Kemudian topik yang keempat, perkaitan surah Al-Waqi'ah ini dengan surah sebelumnya, iaitu surah Ar-Rahman. Kemudian kalau masih lagi ada waktu yang berbaki, kita akan menghubung kaitkan keseluruhan ayat-ayat dalam suratul Waqi'ah secara ringkas. Dan kalau ada waktu lagi, kita akan masuk intisari utama surah Al-Waqi'ah. Jadi kita lihat kepada latar belakang surah Al-Waqi'ah. Okey, surah ini surah yang ke-56 dalam susunan surah Al-Quran. Ada 96 ayat. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Surah ini dikatakan seperti mana dalam tafsir Al-Misbah, ia turun sebelum Allah menurunkan surah Asy-Syu'ara. Maknanya surah Syu'ara ini dia turun selepas suratul Al-Waqi'ah. Manakala surah ini merupakan surah yang turun selepas surah Taha. Surah Taha turun, kemudian Allah menurunkan suratul Al-Waqi'ah. Ini adalah kajian yang hanya ijtihadi para ulama, sekadar pengenalan latar belakang. Dalam Quran, ayat suratul Waqi'ah ini kita boleh jumpa muka surat yang ke-534, muka surat 535 sampailah muka surat 537. Dan surah Al-Waqi'ah ini Allah mulakan dengan syarat. Syarat tu yang idza, apabila. Okey. Kemudian kita masuk kepada topik, apa makna Al-Waqi'ah? Kenapa dia dinamakan Al-Waqi'ah? Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menyebutkan Al-Waqi'ah ni sebenarnya adalah hari kiamat. Okay. Al-Waqi'ah adalah hari kiamat. Namun lebih spesifik lagi, Al-Waqi'ah ini disebut sebagai hari kiamat, disebut Al-Waqi'ah kerana kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maknanya kalau perkataan waqi'ah, hari kiamat. Tapi lebih spesifik lagi, Al-Waqi'ah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Al-Waqi'ah diambil daripada kalimah waqa'a, telah terjadi. So dia bunyi Al-Waqi'ah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, sama juga dia kata, dinamakan Al-Waqi'ah adalah kerana hari kiamat itu pasti terjadi, pasti ada. So lepas ni kalau kita baca surah Waqi'ah, sebenarnya kita baca surah tentang apa? Tentang kiamat. Kiamat yang macam mana? Kiamat yang pasti terjadi dan dia pasti wujud. Itulah makna Al-Waqi'ah. Apa kelebihan suratul Al-Waqi'ah? Dari sudut hadis yang sahih, wallahu ta'ala a'lam,
belum ditemukan kelebihan khusus bagi suratul Al-Waqi'ah. Namun surah Al-Waqi'ah ini pernah memberikan impak yang besar kepada Nabi, sehinggakan rambut Nabi menjadi beruban. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia perasan rambut Nabi beruban, dia tanya, "Ya Rasulullah, dia kata, qad shibta, engkau dah beruban ha?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi kata apa? Rambut aku beruban kerana surah Hud, kerana surah Al-Waqi'ah, kerana surah Al-Mursalat, kerana surah An-Naba amma yatasaalun, dan juga surah Idza Syamsu Kuwirat. Jadi habis surah Al-Waqi'ah ni, moga-moga rambut bertambah beruban. Kalau tak bertambah beruban tu, tak ada kesanlah surah Al-Waqi'ah ini. Daripada tajuk Waqi'ah tu, kiamat pasti ada, pasti datang, menyebabkan rambut Nabi beruban. Kerana Nabi tahu hakikat hari kiamat. Okey. Apakah hubung kait surah Al-Waqi'ah dengan Ar-Rahman? Ni menarik. Ni dipanggil ilmu apa? Ni dipanggil ilmu susunan surah-surah di dalam Quran. Okey, kalau kita ambil surah Ar-Rahman, kita kombinasi dia dengan surah Al-Waqi'ah, kita akan dapat perbandingannya seperti ini. Dalam surah Ar-Rahman, Allah ada menyebut asal kejadian manusia. Dalam Al-Waqi'ah pun Allah ada menyebut tentang kejadian manusia. Cuma Ar-Rahman kejadian manusia, tanah yang terakhir sekali. Tapi Al-Waqi'ah daripada air mani. So dia gabung. Okay. Dalam surah Ar-Rahman ada cerita tentang kematian manusia. Dalam Al-Waqi'ah Allah menceritakan tentang manusia mati, tapi mati macam mana diperincikan lagi. Kalau dalam Rahman sekadar Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada pasti akan binasa. Tetapi Al-Waqi'ah menambahkan lagi maklumat. Manusia yang binasa tu macam mana? Tengok dia. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Dalam surah Ar-Rahman Allah ada menyebut tentang kejadian kiamat. Tapi dari sudut apa? Langit yang terbelah. Menariknya surah Al-Waqi'ah dia sambung lagi apa yang Ar-Rahman dah cerita, tapi dia bagi maklumat lain, iaitu kiamat terjadi apabila bumi digoncangkan, gunung ganang dihancurkan. Jadi tuan dapati rupa-rupanya surah dalam Quran ni dia bukan macam ni surah lain, ni surah lain. Memang dia surah lain, tetapi dia seperti seperti pass baton. Okey, Ar-Rahman kata Waqi'ah, kau sambung. Macam tu sampailah surah yang hujung tadi. Daripada Fatihah sampai hujung. Dalam Ar-Rahman ada menyebut tentang neraka. Surah Al-Waqi'ah Allah menspesifikkan siapa yang dapat neraka dekat surah Ar-Rahman tu. Al-Waqi'ah kata ia adalah golongan kiri. Okey, nampak dia punya penambahan maklumat tu. Dalam surah Ar-Rahman Allah ada menyebut tentang nikmat syurga. Ada kelas yang pertama, ada kelas yang kedua. Tetapi surah Ar-Rahman tidak menceritakan siapa yang dapat kelas pertama tu. Al-Waqi'ah kata apa? Biar saya yang cerita. Siapa dia? Golongan as-sabiqun. Ar-Rahman cerita ada kelas syurga yang second class. Al-Waqi'ah kata apa? Biar saya yang akan ceritakan siapa golongan kelas kedua itu. Ashabul Yamin. Nampak tak? Dia punya susunan surah tu rupa-rupanya ada maklumat yang kita tak boleh tinggalkan. Dalam surah Ar-Rahman secara ringkas ada menyebut tentang nikmat-nikmat Allah. Begitu juga dengan suratul Waqi'ah. Dan kedua-dua surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ditutup dengan nama-nama Allah yang mulia. Nanti kita akan jumpa fasabbih
bismi rabbikal azim. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau siapa yang baca Rahman, dia mesti kena baca pasangan Rahman tu, iaitu Al-Waqi'ah. Macam tu. Kalau dia baca Waqi'ah, dia kena merujuk juga surah Rahman supaya dapat maklumat yang lengkap. Okey, ni saya tinggalkan. Okey, kita masuk kepada topik yang berikutnya adalah sekarang ni kita nak masuk dalam surah Al-Waqi'ah, tapi kita tak nak cerita semua ayat. Kita nak ambil pembahagian segmen dia. Segmentasi ayat tu. Okey. Saya pecahkan pada 3 ya. Kita akan tengok permulaan Al-Waqi'ah, tengah-tengah Waqi'ah, hujung Al-Waqi'ah. Okey. Permulaan suratul Waqi'ah, permulaan dia, pembukaan dia, Allah cerita tentang hari kiamat itu pasti akan berlaku. Itu pada permulaan, seperti ayat idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah berlakunya hari kiamat. Apabila kita baca sampai ayat yang kita boleh kata tengah-tengah, Allah cerita lagi tentang hari kiamat, tapi dari sudut apa? Ada manusia yang dia menolak, dia tak percaya, dia ragu-ragu kiamat ni boleh berlaku. Kalau permulaan kata apa? Kiamat pasti datang, pasti jadi, tapi tengah-tengah Allah kata ada manusia yang dia tak percaya. Apa ayat dia? Mereka mengatakan, ini ayat nombor 47. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'uthun. Mereka kata apa? Nampak tak? Mereka tanya 2 soalan tu. Dia kata, mereka selalu duduk tanya, duduk perli ni, kan? Adakah sesudah kita mati menjadi tanah dan menjadi tulang, adakah kita akan benar-benar dihidupkan kembali? Lepas tu sambungan ayatnya, awa abaunal awwalun, dan adakah nenek moyang kami yang terdahulu pun akan hidup kembali? Mereka bertanya bukan nak dapat kebenaran, tapi mereka bertanya itu sebenarnya nak sindir, nak pemain-mainkan, mempelekeh-lekehkan. Okey, kita terus pergi kepada penutup, ambil hujung pula. Ni ilmu cepat belajar. Ambil depan, ambil tengah, ambil penutup. Penutup dia apa? Allah kata hari hidup semula tu adalah berita benar, berita yang diyakini. Mana ayat dia? Inna hadza lahu haqqul yakin. Sesungguhnya inilah kebenaran yang pasti. Nampak tak bagaimana Allah susun ayat? Mula-mula kiamat pasti datang, tapi ada orang tak percaya. Allah tutup, ia adalah haq al-yakin, kebenaran yang pasti. Okey, tamatlah suratul Waqi'ah untuk segmentasi ringkas. Okey, apa tujuan suratul Waqi'ah ini sebenarnya? Daripada nama dia tu, dan apa tujuan suratul Waqi'ah? Nanti kita selesai baca 96 ayat tu. Okey, dalam kitab Dilalatul Asma, para ulama mengatakan surah Al-Waqi'ah ni sebenarnya tujuan dia Allah nak bagi tahu secara pasti kiamat pasti terjadi. Okey, jelas tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, tuan-tuan, saya nak tunjukkan hubung kait ayat, tapi saya nak ambil yang macam ambil perbezaan lain, permulaan dengan penutup yang lain. Okay, kita tengok dekat sini. Dalam Al-Waqi'ah ni, yang ni kita boleh panggil mula-mula jugalah. Allah ada cerita 3 jenis manusia. Okey, ni Al-Waqi'ah ada 3 jenis manusia. 3 manusia tu siapa? Ayat 8, 9, 10. Yang pertama adalah Al-Sahabul Maimanah. Kedua siapa? Yang kedua Al-Sahabul Mash'amah. 3 siapa? Was-sabiquna sabiqun. Okey, ada 3 kumpulan kan?
Ketiga-tiga kumpulan ni dekat penutup hujung Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala cerita kembali tiga-tiga ni macam mana dia mati. Ni macam tu. Macam mana dia mati? Kerana mati ni bawa kepada kiamat. Ini teknik yang kalau kita cerita kiamat, mesti kita cerita mula kan. Mati dulu, lepas tu patutnya hidup dulu, mati baru kiamat. Tapi dalam Al-Waqi'ah Allah cerita kiamat dulu. Nanti kat kiamat jadi apa, tiga ni. Dan Allah tutup surah Al-Waqi'ah menceritakan bagaimana permulaan mereka nak pergi kiamat, mereka mati. Kita kena rujuk dalam ayat nombor 88, 89, 88 sampailah ayat nombor 92. InsyaAllah nanti saya akan perincikan. Kalau orang yang mati yang dia memang kumpulan al-muqarrabin ni, as-sabiqun as-sabiqun tu, nanti malaikat akan cakap dekat dia tiga benda: farawun wa raihan wa jannatun na'im. Tapi kalau darjat dia bawah sikit, ashabul yamin, malaikat kata apa? Selamat hang. Dia kata fasalamul laka min ashabil yamin. Malaikat kata apa? Selamat kamu kerana kamu daripada golongan kanan. Berbeza dengan yang nombor satu. Yang nombor satu malaikat kata apa? Rawun, raihan wa jannatun na'im. Tiga. Tapi golongan yang bawah sikit dia kata apa? Selamat kamu. Kan beza tu, menunjukkan darjat yang berbeza. Tapi golongan kiri ada panjanglah ceritanya, dia panggil al-mukadzibina dhalim. Okey, ini pengenalan ringkas saja. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang lain ni dalam buku Tadabbur Al-Quran, ada ulama yang lain mereka kata surah Al-Waqi'ah ni tujuan dia Allah nak terangkan kepada kita macam mana kedudukan para hamba di hari akhirat. Nampak tak? Okey, maksudnya para hamba ni ada yang golongan satu, golongan dua, golongan tiga. Okey, dalam tafsir Nuzum Ad-Durar Al-Imam Al-Biqai. Imam Biqai ni ulama yang klasik lah. Dia cakap apa? Surah Al-Waqi'ah ini Allah nak menjelaskan, menghuraikan macam mana tiga golongan yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Tiga golongan tu apa? Yang masuk syurga kelas 1, kelas 2 yang masuk neraka. Baik, habis tujuan surah Al-Waqi'ah. Jelas tuan-tuan? So selama ni baca Al-Waqi'ah nak cari apa? Kenapa baca Waqi'ah? Moga-moga lagi baca Waqi'ah lagi menjadi manusia yang nak masuk kumpulan-kumpulan yang terbaik. Baik, ada waktu lagi dalam 2 minit kita masuk kepada intisari utama suratul Waqi'ah. Mudah saja, surah Waqi'ah ni sebab dia adalah surah Makkiyah, maka mesti dalam ayat-ayat itu menceritakan tentang rukun iman. Cerita tentang rukun iman. Rukun iman yang Allah selalu ulang dalam Quran ada 3. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari kiamat. Tapi Al-Waqi'ah, beriman kepada hari kiamat tu lebih mendominasi bagi ketiga-tiga tajuk ini. Okey, nanti kita akan pelajari daripada satu ayat ke satu ayat. Selesailah tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah untuk siri pengenalan tadabbur surah Al-Waqi'ah. Kita habis awal beberapa saat pada pagi ini. InsyaAllah nota paling awal minggu depan lah. InsyaAllah. InsyaAllah bagi saya sedikit ruang untuk mengemaskinikan. Kita sudahi pengisian kita. Moga-moga pada pagi ini kita dapat sesuatu, kita lebih jelas tentang isi kandungan suratul Al-Waqi'ah. Kemudian kita sama-sama memohon hidayah taufik daripada Allah supaya Allah bawa kita untuk kita selalu dapat menghadiri kelas-kelas tadabbur. Kalau tak secara langsung, boleh ikuti secara rakaman
di TV, channel TV At-Taqwa, ada di dalam YouTube. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.